Okay, insyaAllah untuk kelas hari ini kita nak sambung balik tajuk tenaga. Sebelum kita sambung bahasa penjimatan tenaga, kita nak ulang kaji dulu yang kelas sebelum ni. Alhamdulillah. Okey. Ada berapa bentuk tenaga? 6. Ada? Apa dia 6 tu? Cuba bagi tahu. Apa bentuk tenaga tu? Bentuk tenaga yang ada. Ada tenaga apa? Eh. Tu sumber tenaga. Bentuk tenaga. Tenaga haba. Ada apa? Tenaga haba. Tenaga apa? bunyi. Okey, yang pertama tenaga tenaga haba. Lagi Tenaga bunyi. tenaga bunyi. Lagi Tenaga elektrik kan? Tenaga elektrik. sekejap. Tenaga kimia. Tenaga kinetik. Tenaga kimia. Tenaga kimia. Tenaga elektrik. Tenaga Kan? kimia. Bukan tenaga matahari, tenaga suria. Kalau pergi tenaga matahari, tenaga suria. Lagi tenaga apa lagi? Bukan matahari. Cahaya. Tenaga tadi ni memang ada dengar sebut apa tenaga Kenita. kinetik. Waalaikumsalam. Tenaga Okey. kinetik. Lagi tenaga haba, bunyi, kimia, Tenaga cahaya suria, dengan kinetik. tenaga elektrik. Tenaga Tenaga elektrik. cahaya, Elektrik. tenaga elektrik. Lagi Ish. Bunyi. Cahaya. Tenaga apa lagi? Ada dua lagi. Tenaga keupaya. Matahari. Matahari tu sumber tenaga. Jadi ni kalau bentuk tenaga yang matahari ni dah ada dah, tenaga suria. Okay, tenaga keupayaan. Lagi? Apa lagi? Tenaga satu je lagi tu. Ustazah. Tenaga. Oh. Apa dia? Apa dia? Tenaga satu tu. Uranium. Apa dia? Tenaga nuklear. Oh. Ada tenaga haba, bunyi, kimia, suria, kinetik, cahaya, elektrik, keupayaan dan nuklear. Okey, kalau tenaga kimia ni daripada apa tenaga kimia ni? Makanan. Makanan. Lagi apa lagi? Minuman. Minuman. Okey, lagi? Tak tahu. Bateri. Bateri lagi selain bateri? Charger. Charger. Biojisim. Biojisim apa dia? Daripada tumbuh-tumbuhan dan apa? Kalau biojisim. Tinja haiwan. Lagi bahan api fosil. Kalau bahan api fosil, Haba. bahan api fosil tu ni daripada arang apa? Batu arang. Lepas tu apa lagi? Sorry. Morbid obat.
petroleum dan gas asli. Okey. Alhamdulillah. Ini bentuk tenaga. Sekejap. Ini bentuk tenaga. Kalau perubahan bentuk tenaga, contoh, kalau awak naik basikal, awak kayuh basikal. Apa tenaga yang berubah? Tenaga apa yang kalau perubahan bentuk tenaga? Kalau awak kayuh basikal, tenaga apa dulu mula-mula? Tenaga keupayaan. Kayuh basikal. Kimia. Tenaga Kimia. Assalamualaikum, Marimah. Mengayuh salam. basikal. Okey, bila mengayuh basikal daripada tenaga Kimia. kimia. Sebab kita makan. Kalau tenaga keupayaan ni macam awak tarik lastik. Awak nak lastik burung, awak tarik, tu dipanggil tenaga keupayaan. Kalau mengayuh basikal kita makan sebab untuk ada tenaga. Bila ada tenaga baru kita boleh kayuh. Okey. Dia jadi tenaga kimia berubah kepada tenaga apa? Tenaga Biogisem tu apa Ustazah? biogisim tu daripada tinja haiwan dengan tumbuh-tumbuhan. Maksudnya kalau kan ada kita buat sumber tenaga kinetik. Kalau kita hidupkan televisyen, apa dia? Cahaya. Mula-mula Cahaya. sekali sebelum ada cahaya, sebelum Kimia. ada cahaya, macam mana kita boleh buka? Kimia. Elektrik. Elektrik. Okay, kalau nak hidupkan televisyen, dia kena tenaga elektrik dulu. Kalau tak ada tenaga elektrik, tak bolehlah nak hidupkan televisyen. Okey, dia daripada tenaga elektrik, lepas tu berubah kepada apa? Tenaga cahaya. Tenaga cahaya. Dan tenaga apa? Tenaga bunyi. Bunyi. Tenaga bunyi. Sebab bila buka elektrik, buka switch tu, dia akan keluar, dia akan hiduplah televisyen tu akan keluarkan bunyi dan cahaya. Okey, lagi apa lagi? Radio. Menyalakan api. Tenaga Hubble. Apa tenaga haba? Menyalakan api. Menyalakan api. Kalau nak hidupkan api, dia daripada apa nak Tenaga hidupkan api? kimia. Kimia. Tenaga Kimia. kimia dulu. Sebab kita nak hidupkan api tu daripada apa? Arang batu. Ataupun apa? Benda kayu Lepas ke tu apa? tenaga. Tenaga kimia akan berubah Tenaga kepada haba. Tenaga haba. tenaga haba. Dia akan jadi panas dan apa? Haba. Panas dan apa? Bila nak nyalakan api ni? Cahaya. Tenaga haba dan tenaga Cahaya. cahaya. Okey, kalau nak terjun dari papan terjun, Keupayaan. tenaga keupayaan. Tenaga Sebabnya keupayaan. dia lompat, dia guna tenaga untuk dia tolak badan dia nak turun, nak terjun dalam kolam. Tenaga keupayaan, lepas tu dia berubah kepada Tenaga kinetik. bila dia bergerak tu kita panggil tenaga kinetik. Lepas tu bila dia bergerak dan bila dia kena dekat air tu Bunyi. tenaga Bunyi. bunyi, dia keluar
mengeluarkan bunyi percikan air tu. Okey, lepas tu kalau kita nak nyalakan lampu suluh. Tenaga kimia. Tenaga Nyalakan lampu. Kimia. Elektrik, lampu suluh. Lampu suluh. Kimia. Kimia tu Kimia daripada dulu. apa? Tenaga kimia tu daripada apa kalau lampu suluh? Bateri. Okey. Tenaga kimia. Lepas tu dia berubah kepada tenaga apa? Bila dah Elektrik. ada bateri, Elektrik. barulah okey tenaga elektrik. Lepas tu Tenaga Tenaga haba. lepas tu dia akan Jadi berubah panas. kepada Mental jadi panas. tenaga haba dan Cahaya. 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 tenaga cahaya. Okey, lagi apa lagi? Kalau dalam kehidupan seharian kita nak tengok perubahan tenaga. Plastik. Apa dia? Ustazah, Ya. tenaga nuklear untuk apa? Tenaga nuklear untuk apa? Dia nak bom. Nak bom. Okey. Siapa tahu negara apa yang pengeluar nuklear yang terbesar? Tu kan. Apa? Apa? Siapa tahu? Kejap. Apa tu? Iran ke Iraq? Mana tertukar dua tu. Dia pengeluar apa ni dia tenaga ni nuklear yang terbesar. Jadi Tenaga orang yang macam asap-asap tu apa dekat kilang. kilang kalau dekat kilang keluarkan tenaga nuklear, kita akan matilah. Lama-lama kita akan matilah sedut asap tu. Kalau dekat kilang tu dia keluarkan asap daripada ni mesin. Okey. Kalau awak naik kereta, apa perubahan tenaga yang berlaku? Macam mana nak hidupkan Tenaga kereta? kimia. Tenaga kimia. Kereta dihidupkan dengan kita guna Tenaga kimia. Gas. guna minyak petroleum. Okey. Kalau Rasa tenaga kenderaan kinetik. kenderaan Macam mengayuh bergerak basikal. pandai. Dia bermula dengan tenaga kimia. Lepas tu dia berubah jadi tenaga kepada kinetik. tenaga kinetik. Tenaga kinetik. Okey. Boleh? Okey. Jangan tengok orang tu. Lepas tu apa sumber yang boleh diperbaharui? Sumber apa yang boleh diperbaharui? Sumber Minggu yang lepas. air tu lah. Yang ada apa? Air lagi apa Air lagi? fosil. Fosil tak fosil. boleh diperbaharui. Ombak. Matahari boleh diperbaharui. Apa maksud yang boleh diperbaharui ni? Yang sentiasa ada, yang hari-hari ada benda tu. Okey, contoh Oksigen. oksigen, angin, sumber tenaga. Nuklear. Angin, nuklear tidak boleh diperbaharui sebab dia bila makin guna makin berkurang. Contoh kalau matahari ada berkurang tak setiap hari? Matahari tak berkurang kan sebab dia akan bila dah esoknya akan timbul balik matahari. Jadi kita boleh guna kita adalah sumber matahari tu. Tenaga suria. Okey. Boleh?
Boleh. Contoh yang ni. Boleh. Okey ni. Ni sumber tenaga. Ada yang boleh diperbaharui dan tak boleh diperbaharui. Yang boleh ni apa dia? Ingat, yang boleh diperbaharui ni sumber tenaga yang boleh dijana secara berterusan. Matahari, ombak, air, angin dan biojisim. Biojisim tu apa? Ayo. Tinja haiwan ataupun tumbuh-tumbuhan. Kalau selagi ada haiwan dan haiwan tu berak, bolehlah adalah guna biojisim tu. Sebab Boleh guna. apa dia? Boleh guna. Ya, boleh. Tengok sumber tenaga kan kalau biojisim untuk apa? Kalau kita kumpulkan biojisim maksudnya tinja haiwan ataupun tumbuh-tumbuhan kita kumpulkan, dia boleh menjanakan elektrik. Keluarkan gas. Okey. Okey, yang ni pasal berhemat menggunakan tenaga. Okey. Kalau musim panas. Okey, sekarang ada musim panas. Awak guna macam mana awak nak jimatkan elektrik kalau musim panas ni kat rumah? Awak nak buat apa? Buka apa? Buka aircon ke? Buka tingkap. Kalau buka aircon, hilang panas juga. Kenapa tak boleh buka aircon? Buka aircon membazirkan. Dia bukan membazir. Kalau membazir ni, benda yang awak buka lepas tu awak tak biar macam tu. Contoh awak buka kipas. Tapi awak tak ada pun dalam bilik tu. Tu membazir. Yang ni kita nak jimatkan elektrik. Kita buka tingkap tu sebab kita nak jimatkan elektrik. Kalau buka aircon je sentiasa, nanti bil akan naik, bil elektrik. Okey. Kita kena bayar bil setiap bulan Ya. ke setiap hari? Kena bayar bil setiap bulan. Okey, sekarang kita Ke tengok ni. setiap tahun. Setiap bulan sampailah. Setiap tahun. 9 years ago. Topik hari ini adalah berhemat menggunakan tenaga. Baiklah, pada akhir pembelajaran kamu akan dapat menyatakan cara penggunaan sumber tenaga secara berhemah. Sumber tenaga yang kita gunakan sekarang banyak yang daripada sumber tidak boleh diperbaharui. Sebab tu kita kena berjimat cermat untuk menggunakan tenaga. Jadi kita tengok situasi satu pada hari yang panas. Bagaimana cara kita untuk berjimat? Baiklah, apakah yang biasa anda lakukan di hari yang panas? Okey, hari sekarang ni musim panas kan, cuaca panas. Apa yang biasanya kamu buat? Selalunya kamu akan menghidupkan pendingin hawa yang atau kita panggil aircon. Penggunaan aircon ni akan menyebabkan bil elektrik menjadi tinggi dan mahal. Jadi apa cara yang boleh kamu lakukan? Kamu boleh membuka tingkap. Okey, waktu hari yang panas, buka tingkap, buka semua tingkap dekat rumah. Jangan on aircon, tutup tingkap sejuk-sejuk je. Okey, tak boleh. Kamu boleh buka tingkap. Jadi kamu dapat menjimatkan tenaga elektrik. Kemudian kita lihat pula situasi kedua iaitu menaiki kenderaan. Okey, seperti yang kita ketahui, kenderaan ni kereta dia gunakan petrol. Sumber daripada bahan api fosil. Jadi suatu hari nanti bahan api fosil ni dia akan habis. Macam mana cara untuk kita mengelakkan dia habis? Okey, kita boleh berjalan kaki. Berjalan kaki dapat menghematkan petrol. Okey, contoh janganlah jalan kaki ke tempat yang jauh kan. Okey, contohnya kita nak pergi kedai. Okey, kita boleh berjalan kaki sahaja. Okey, jalan dapat juga awak menyihatkan badan. Okey, tak payah naik motor, tak payah naik kereta nak pergi dekat-dekat je kan. Okey, jalan kaki.
Kemudian yang kedua, awak juga boleh gunakan kenderaan awam. Okey, contohnya nak ke tempat yang agak jauh. Naik kenderaan awam. Nak pergi ramai-ramai ni dengan kawan-kawan. Tak payah seorang satu kereta, seorang satu motor kan. Okey, awak boleh gunakan kenderaan awam. Sama-sama naik bas, sama-sama naik kereta api. Okey, maka dia dapat menjimatkan penggunaan bahan api. Okey, cara lain untuk menjimatkan tenaga adalah meletup paip setelah digunakan. Dah mandi ataupun awak tengah nak berus gigi, tengah nak sabun, tutup dulu paip air tu. Jadi awak telah dapat menjimatkan air. Okay, cara lain, menutup suis lampu apabila tidak menggunakannya. Awak nak tidur, tutup semua lampu. Tak perlu tidur dalam terang kan, sebab awak pun tutup mata, betul tak? Okey, menutup lampu apabila tak menggunakannya. Waktu siang, boleh tutup lampu. Okey, itu sahaja untuk hari. Okay. Itu je untuk penjimatan elektrik. Tadi yang pertama tadi, kalau dalam keadaan panas, kita buka tingkap untuk udara masuk. Okey, dan kalau pasal kereta. Kereta kita guna petroleum, bahan api fosil. Nak jimatkan kita boleh jalan kaki, naik kenderaan awam, lagi boleh buat apa lagi? Kalau nak jimatkan bahan api fosil. Apa dia Sofia? Mak Lima tak dengar. Okey. Lepas tu kalau buka suis, lampu, kipas semua boleh tutup kalau tak guna. Air, bila tak guna kita tutup rapat-rapat. Jangan bagi dia terbuka sikit, menitik. Okey. Siapa yang ada buku Get Ready, boleh buka buku Get Ready. Kertas 2. Angka berapa? Kertas 2, muka surat 37. Siapa yang tak ada buku Get Ready ni, boleh tulis dalam buku nota sains. Okey, dah buka belum? Muka surat 37. Dah. Dah. Ada biru tu. Tengok tu dekat. Okey. Dah buka. Okey, untuk soalan pertama, apa dia ni? Okey, soalan dia suruh apa dia? Kelaskan 2.1 di bawah ini. Okey, sumber tenaga. Sumber tenaga ada apa gambar ni? Sumber tenaga ni matahari dengan bahan api fosil. Apa sumber tenaga yang boleh diperbaharui? Mana satu yang boleh diperbaharui? Bahan api fosil ataupun matahari? Matahari. Apa dia? Matahari. Pandai. Matahari. Tulis matahari kat sini. Tulis matahari. Bahan api fosil. Okey, kalau ni sumber tenaga tidak boleh diperbaharui. Okey, bahan api fosil ataupun ni apa dia ni? Gambar apa ni? Batu. Pandai. Arang batu. Tulis arang batu. Arang batu. Okey.
Tulis jawapan tu, jangan tengok je. Batu. Okey, B. Apakah yang dimaksudkan dengan tenaga boleh dibaharui? Ryan, apa maksud tenaga yang boleh dibaharui? Ada dalam buku teks. Apa dia, Ryan? Apa yang dimaksudkan dengan tenaga boleh dibaharui? Buku teks ada dalam muka surat 134. Apa dia? Lima, izinkan saya ke tandas. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan tenaga boleh dibaharui? Ryan? Okay, Adam Zikri. Apa maksud dia, Adam? Adam Zikri ada? Okay, siapa boleh tolong? Apa maksud tenaga yang boleh dibaharui? Okay, Alif. Apa dia, Alif? Bagus, Alif. Apa dia maksud dia? Boleh digiring tenaga yang boleh digiring secara berterusan. Ya, sumber tenaga yang boleh dijana secara berterusan. Tulis jawapan dekat sini. Sumber tenaga yang boleh dijana secara berterusan. Sentiasa ada kalau yang boleh dibaharui ni. Okey. Dan soalan C. Rajah 2.2. Gambar apa ni? Siapa tahu gambar apa Rajah? Matahari. Tengok elok. Apa dia ni? Matahari. Matahari, okey. Tu apa dia? Yang tu tenaga suria dengan tenaga tu kan? Ni dia panggil panel suria. Ni panel suria. Okey. Rajah 2.2 menunjukkan tenaga boleh dibaharui. Namakan alat tersebut dan perubahan tenaganya. Okey, tadi nama dia apa tadi? Dah bagi tahu dah nama tadi. Panel suria. Okey, apa perubahan tenaga untuk panel suria? Dia bermula dengan apa? Tenaga suria. Tenaga cahaya. Lepas tu dia berubah Suria. kepada tenaga suria. Kalau jisim. Panel suria ni untuk apa? Ataupun kita panggil solar. Untuk apa? Panel suria ni untuk apa? Ingat tak tajuk awal-awal tu? Panel suria ni untuk apa? Untuk dia boleh menjana elektrik. Okey, awak pernah tengok tak? Apa ni? Yang macam kalkulator tu contoh aplikasi untuk panel suria. Contoh kalkulator yang kita letak bawah cahaya baru dikeluarkan, baru dia berfungsi tu. Pernah tengok tak? Ke tak pernah? Pernah. Kalau kalkulator dia guna ada panel suria macam ni. Bila dia letak bawah cahaya, barulah dia boleh guna maksud tenaga elektrik. Kalau ni pun sama, bila tenaga cahaya.
Bila ada tenaga suria tu, tenaga cahaya. Jadi baru dah dia berubah kepada tenaga elektrik. Ya, itulah jawapannya. Okey. Boleh? Ya. Tulis dalam buku. Boleh. Ustazah. Dah siap? Belum. Cepat Aisyah. Okey, cuba tengok muka surat. Seterusnya nombor 3. Soalan nombor 3. Gambar raja apa tu nombor 3 tu? Raja 3 menunjukkan sebuah alat elektrik apa? Okay, Aisyah, nanti Maklimah hantar kat awak gambar ni. Lepas nanti awak buat. Okey. Okey, nombor 3 ni gambar apa ni? Tengok dalam buku ni gambar apa ni? Siapa yang tak ada buku tengok dekat skrin. Siapa pernah guna? Ni apa dia ni? Hair dryer. Good. Pengering rambut. Raja 3 menunjukkan sebuah alat elektrik. Apakah kegunaan alat dalam Raja 3 dalam kehidupan manusia? Digunakan untuk apa? Mengeringkan rambut. Ya, tulis kat situ. Tu mengeringkan rambut yang basah. Untuk mengeringkan rambut yang basah. Okey. Soalan B. Apakah bentuk perubahan tenaga yang terhasil apabila seorang murid perempuan menggunakan alat dalam Raja 3? Contoh kalau Aisyah guna ni, guna pengering rambut, dia bermula dengan tenaga apa? Macam mana nak hidupkan? Kena tenaga elektrik sebab kita nak kena hidupkan dulu. Tenaga elektrik. Lepas tu dia berubah kepada tenaga apa? Tenaga bunyi. Tenaga bunyi. Sebelum tenaga bunyi, bila ada tenaga elektrik, awak gerakkan apa alat pengering rambut tu. Bila awak gerakkan tu, tenaga apa bila bergerak tu? Tenaga kinetik. Tenaga kinetik. Lepas tu dia akan berubah kepada tenaga apa? Dah bergerak, tenaga bunyi dan tenaga apa? Tenaga bunyi dan tenaga apa? Tenaga bunyi. Tenaga haba. Pengering rambut tu panas. Tenaga haba. Okey. Boleh? Dan soalan C, tenaga kimia berubah kepada tenaga P dan berubah kepada tenaga cahaya dan Q. Perubahan tenaga seperti di atas berlaku apabila lampu suluh dinyalakan. Nyatakan P dan Q. Apa dia ni? Dia bermula dengan tenaga kimia. Lepas tu dia berubah kepada tenaga apa? Lampu suluh, nyalakan lampu suluh, apa dia? Tenaga kimia. Lepas tu dia berubah kepada tenaga elektrik. Dan berubah kepada tenaga cahaya. Lepas tu berubah kepada tenaga apa Q tu? Tenaga haba. Elektrik yang tu, tenaga haba. Dia keluarkan panas haba. Okey. Soalan D, cuba awak jawab sendiri soalan D. Kita dah habis masa dah. Kita sambung lagi.